Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akan mula dengan surah Al-Fatihah dan sambung bacaan muka 379. Muka surat 379. Ataupun dalam surah An-Naml daripada ayat 23. Surah An-Naml ayat 23. Surah An-Naml itu susunan surah yang ke-27. Surah yang ke-27 ayat 23. Muka surat 379. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtu imra'ah Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arshun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumush syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillah alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ pendek so, malak gitu je. Sebab waw tu tak berfungsi apa-apa, jangan jadi malau pula. Tak. Waw tu hanya tulisan yang fungsinya atas waw hamzah. Jadi berhenti tadi malak. Gitu, pendek. Kita terus. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون صدق الله العظيم.
Kita tengok daripada ayat muka sebelah tu yang kita dulu 2 minggu lepas kita tak selesai pun, tak habis muka tersebut. Kita tengok fatabassama dhahikan ayat 19. Fatabassama dhahikan min qawliha, kisah setelah mana Nabi Sulaiman berjalan dalam satu perjalanan bersama dengan tentera-tentera dia di kalangan semua makhluk termasuk jin, angin dan seumpamanya. Tiba-tiba dia terdengar dialog di sesama semut, puteri ataupun ratu semut memberi arahan kepada kaumnya ataupun semut-semut rakyatnya supaya masuk lubang selamatkan diri daripada tentera Sulaiman, takut tentera Sulaiman pijak. Nabi Sulaiman sampai dekat lubang semut tu, Nabi Sulaiman tanya dia, kenapa kau su'zon dengan aku? Engkau tuduh aku nak pijak kamu? Semut tu kata, bukan aku yang tuduh, tapi aku beri indah, peringatan supaya mereka cari jalan selamat sebelum apa-apa berlaku. Bukan nak tuduh kamu jahat, bukan nak tuduh Nabi Sulaiman tu jahat, sekadar persediaan selamatkan diri. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyumlah dengan perkataan tersebut, sehingga Nabi Sulaiman angkat tangan berdoa. Ini tuan-tuan, di sini kita ambil iktibar. Tuan-tuan, bila kita rasa sesuatu nikmat yang kita dapat, rasa sungguh anugerah Allah yang luar biasa. Dalam hidup kita mungkin ada ketika keadaan yang macam tu. Mungkin contohnya kita nampaklah suatu ni tak mungkin boleh sembuh, contohnya penyakit ni. Doktor kata 2 bulan lagi habis nyawa. Tapi sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita rasa ya Allah, nikmat Allah bagi ni. Waktu tu tuan-tuan, tolong kita minta doa pada Allah Ta'ala supaya antara kandungan doa Nabi Sulaiman ni, dia rasa nikmat sangat sampai Allah bagi dia boleh dengar cakap semut pun. Nabi Sulaiman pendakwah, Rasul ni pendakwah lah. Tapi tugas Rasul ni, semut ni tolong buat. Dia dakwah kepada semut-semut dia yang lain, rakyat dia, supaya selamatkan diri. Dia rasa gembira sangat, ada lagi makhluk yang lain sanggup buat kebaikan seperti mana yang dia minat untuk buat kebaikan. Jadi dia rasa nikmat yang sangat besar, luar biasa, tak pernah bagi pada mana-mana Nabi, mana-mana Rasul yang boleh dengar macam tu. Walaupun Rasulullah sendiri pun ada peristiwa dia dengar suara-suara binatang, tapi bukan dalam semua keadaan. Itu mukjizat Nabi SAW, bukan semua. Tapi Nabi Sulaiman, dia boleh dengar dalam semua keadaan. Dia berjalan kat mana pun dia boleh dengar semua suara binatang. Nabi kita Muhammad bukan, Nabi Muhammad tidak boleh dengar dalam semua keadaan. Ada ketika aja dia boleh dengar, ketika aja. Seperti adu unta boleh cakap dengan Nabi. Apa lagi tentang binatang, dog biawak padang pasir itu datang bagi salam dengan Nabi. Nabi jawab balik, waalaikumsalam. Nabi jawab salam dia. Apa lagi binatang? Adalah peristiwa ini, saya tak ingat keseluruhannya. Jadi doa Nabi Sulaiman apa? Dia minta, ya Allah, bagilah aku boleh bersyukur atas nikmat yang kau beri ni. Nikmat dia boleh dengar suara binatang, nikmat dia boleh jadi raja yang hebat, nikmat Nabi, nikmat Rasul, nikmat banyak ni. Ya Allah, bagi aku pandai bersyukur. Minta kita pandai bersyukur kan? Yang pertama. Yang kedua, minta apa? Minta aku selepas bersyukur boleh buat amal soleh yang kau redha. Kita dah urai dari dulu ni. Amal soleh yang kau redha. Yang engkau redha tu, fokus di situ kan. Amal soleh yang engkau Allah Ta'ala, yang engkau wahai Allah redha. Jadi ada perbuatan amalan yang soleh, baik. Soleh ni mana amal baiklah, tapi Allah tak redha tuan-tuan. Sebab tu jangan kita ambil, walaupun kita ni katalah kita ni ulang alik masjid, sembahyang, duduk dalam kuliah, semualah tempat yang baik kita buat. Jangan kata kita ni orang soleh. Belum tentu kan? Belum tentu amal yang kita buat, ulang alik masjid, sembahyang sunat, banyak baca Quran, duduk dalam masjid, belum tentu itu jadi amal soleh yang Allah redha. Boleh jadi itu amal, mungkinlah kita tak minta, tapi kemungkinan ada yang amal tu baik, soleh, tapi Allah tak redha. Contoh kita boleh buat contoh. Seumpama seorang anak,
Kalau dia nak buat sesuatu, contoh nak buat sesuatu lah, tapi bila mak dia tak setuju, tak suka, tak redha, maka walaupun perbuatan anak tu amal saleh, tapi mak tak redha, maka Allah juga tak redha. Amal saleh tapi Allah tak redha. Isteri nak pergi haji, yang isu sekarang, isteri nak pergi haji, suami tak redha pergi, dia dak nak pergi juga, buatlah cari jalan macam mana pun, kabel ni boleh pergi juga, padahal suami dia tak setuju. Kan? Pergi haji tuan-tuan amal soleh. Haji ni jihad fisabilillah, rukun Islam. Nak buat rukun Islam, bukan nak buat benda sunat-sunat biasa. Tapi Allah tak redha perbuatan dia sebab dia tak dapat redha daripada suami dia. Maka amal solehnya amal soleh yang tak redha, tak diredai oleh Allah. Jadi Nabi SAW minta amal soleh yang engkau redha ya Allah. Kita juga cukup bermanfaat, cukup besar lah tuan-tuan kalau tuan-tuan boleh hafal ni doa Nabi Sulaiman ni. Tak boleh Arabnya pun, ambil pun Melayu tadi ni makna dia tu. Dan yang ketika Nabi Sulaiman minta apa? Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmat engkau dalam kelompok orang soleh. Nabi Sulaiman orang yang soleh dan tuan, Nabi Rasul, mana ada lagi manusia yang lebih soleh daripada Rasul. Tapi itu pun minta dengan rahmat engkau ya Allah, tolonglah masukkan aku dengan kasih sayang engkau ya Allah, masuklah aku dalam kelompok orang yang soleh. Kan? Dia tak ada ambil dada, aku dah soleh dah. Tak. Bagi kita dah hurai dah tentang doa tu. Dan kalau tak mampu pun, antara Nabi ajar doa juga lebih kurang maksudnya yang sama. 3 benda juga kepada seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Dzar. Ya Abu Dzar, inni uhibbuk. Nabi kata, aku sangat sayang dengan engkau ya Abu Dzar. Jadi supaya engkau ni sentiasa bersama dengan aku, jangan lupa engkau bacakan doa setiap kali selepas sembahyang fardu. Doa ni Nabi ajar. Doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. 3 benda juga. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku. Kita baca selalu lepas sembahyang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku boleh buat zikir kepada engkau, boleh bersyukur kepada engkau, dan juga boleh beramal dengan amal soleh kepada engkau yang terbaik. Amal soleh yang terbaik. Yang terbaik maksudnya yang diredai oleh Allah Taala. Jadi tuan-tuan kena amal benda tu. Kan? Sebab kadang-kadang kita ikut, oh ni benda yang baik kita buat, lantak je buat. Jadi sebab tu orang alim dia boleh tahu walaupun kau buat benda yang baik, ada ketika benda yang baik tu tak baik, tak dapat redha Allah, tapi yang sebaliknya dapat redha Allah. Seperti juga Nabi larang seorang budak dia nak pergi berjihad dengan Nabi. Ibrah sekali. Nabi kata kau ada mak ayah ni, ada lagi balik. Nabi suruh dia balik. Suruh dia balik. Tuan-tuan, Nabi suruh dia balik. Berarti kalau dia pergi jihad juga, walaupun benda tu amal soleh, tapi Allah tak redha sebab dia lawan, bercanggah dengan cakap Nabi, dan juga dia tak berkhidmat dengan mak ayah dia. Okey, dalam konteks kita yang terdekat ni tentang korban. Korban ni amal yang baik. Ibadah kita sibuk juga, korban nak buat akikah juga. Bukan tak boleh, bukan saya tak kata benda tu dilarang buat akikah di bulan korban, di musim korban. Tapi kalau kita buat akikah, korban kita tak buat, ni satu kesalahan tuan. Amal soleh tapi Allah tak redha mungkin. Pasal apa? Sebab buat korban ni hanya 4 hari je tuan. Akikah setahun, bila 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun lagi boleh buat akikah. Korban ni dalam setahun 4 hari. Akikah sepanjang tahun. Jangan waktu yang sepatutnya 4 hari ni kita tunggu pada korban, kita pergi buat benda lain, tinggal korban. Tolong, kalau nak buat akikah pun, korban buat sama, okey lah. Akikah pada, korban buat. Kenapa? Kerana Nabi bagi amaran keras untuk orang yang tak berkorban. Man wajada lahu sa'atan yaum al-adha atau kama qala alaihi salatu wasalam, siapa yang ada kelebihan duit, maksudnya ada kemampuan lebih berapa? Kita 550 sini. Tempat lain kalau nak cari murah tak kisah, yang penting korban. Nak murah lagi boleh. Mana Kemboja 280, saya tolong uruskan bersama dengan apa ni, ada persatuan NGO kebajikan. Hantar ke Kemboja 280 satu bahagian, kambing 380. Hantar ke Indonesia, hantar ke Yaman. Nak ke Yaman, kita hantar ke Yaman dari Habib Mahdi. Hantar ke Solo, di Indonesia Solo Habib Saleh Jufri yang pernah datang tempat kita. Kambing 380.
Tak apa, nak murah silakan, nak mahal silakan, tak kisah, yang penting buat korban. Nabi kata siapa yang ada duit pada hari raya atau 4 hari tasyrik ada duit lebih, cukup dah beli tu beli ni, makanan semua keperluan harian semua dah cukup, ada lebih lagi, tapi masih tak nak korban. Nabi kata pergi jauh-jauh, jangan datang tempat kami sembahyang. Nabi halau kita kan. Kita kalau AJK masjid duduk kat situ kan, tu imam tu balik tak boleh masuk masjid. Oh, silap-silap cocok tayar dia kan. Marahlah kita nak cari gaduh. Ni Nabi halau tak? Nabi halau. Kita nak dapat syafaat Nabi, kalau Nabi ada dekat kita pun tak boleh kita nak peluk Nabi, nak pujuk Nabi, nak dakap Nabi SAW. Apa dia cakap A sampai Z kita akan turut. Ni Nabi halau kita. Jangan Nabi halau kita di akhirat nanti. Habis kan. Sebab tu bila masuk, bila dapat diizinkan Nabi untuk bagi minum daripada telaga Kautsar, ada sekelompok yang hidup zaman kita, zaman umat Nabi Muhammad, datang nak minum sama malaikat halau. Oh tak boleh, pergi jauh-jauh. Nabi tengok macam tu, Nabi kata itu bukankah umat aku? Malaikat kata engkau tak tahu apa yang dia buat setelah ketiadaan engkau. Maksudnya dia buat benda yang tak layak, tak melayakkan mereka masuk dalam kelompok umat Nabi Muhammad, walaupun dia hidup di zaman umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, tolonglah tuan-tuan jangan tinggalkan amalan korban. Jadi kalau nak buat akikah boleh, tapi tambah lagi korban, dua-dua sekali jalan. Jangan buat akikah semata-mata korban tinggal, ini salah. Jadi akikah itu amal soleh, mungkin tak diredai oleh Allah Ta'ala kerana kita tinggalkan amal korban yang sepatutnya. Padahal harga yang sama, binatang yang sama, sembelih yang sama, niat berbeza. Tumpukan ibadah khusus. Jadi kita bila masuk satu tempat, kita tumpukan yang khusus. Yang umum itu biarkan dulu. Akikah ni bila-bila masa umum. Yang khusus untuk korban kita buat dulu. Okey, sebenarnya Allah Ta'ala sebut وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Maka ketika Nabi Sulaiman berjalan, Nabi Sulaiman jalan, selalunya burung ni jadi payung dia. Burung akan memayungi Nabi Sulaiman dan tentera-tentera. Nabi Sulaiman tahu dah burung ni dia ada tempat masing-masing. Maksudnya kalau burung hudhud tu apa burung? Nanti mana burung? Jadi jenis burung lah, jenis burung tempat ni. Burung yang hitam pula, jadi yang merah pula sana. Tempat dia tempat tersendiri. Bila Nabi Sulaiman dia ambil tempat masing-masing. Tiba-tiba Nabi Sulaiman tengok kawasan burung hudhud ni ada terlopong seekor. Maksudnya tak tertutup satu. Ada tak ambil kerusi dia, tak ambil tempat dia. Dia tak datang. Nabi Sulaiman tanya. Lau adzibannahu, Nabi Sulaiman tanya. Mana burung ni? Dia tak datang pergi mana? Aku pastikan azab dia. Azaban syadidan aw la adbahannahu, ataupun aku tangkap dia, sembelih dia. Aw la ya'tiyani bisultan mubin, ataupun aku buat sesuatu yang bentuk paksaan ataupun denda lah, macam penjarakan dan sebagainya. Sesuatu yang terang terbukti sebab dia tidak hadir di dalam majlis Nabi Sulaiman. Jadi kata Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya tuan-tuan, dia kata Nabi Sulaiman pun tak tahu burung tu pergi mana, sampai kena tanya orang, mana burung ni tak datang kan? Maksudnya Nabi Sulaiman tak tahu perkara yang gaib, tak tahu perkara yang gaib, perkara yang tak ada depan mata dia, dia tak tahu ke mana. Jadi Imam Az-Zamakhsyari mengatakan bahawa dia merad ni apa dia, bahasa Arab merad ni tuan-tuan, menafikan kata-kata orang Syiah Ar-Rafidah yang menganggap bahawa imam mereka, guru alim mereka, imam mereka ni boleh tahu perkara yang gaib. Dia boleh tahu perkara yang gaib, imam dia. Jadi Imam Zamakhsyari kata kalau Nabi Sulaiman pun tanya orang mana pergi burung ni, terbang kat mana tak datang, buat apa? Nabi Sulaiman tak tahu perkara yang gaib. Oh, Imam Rafidah ni lebih baik daripada Rasul ni lah. Sedangkan Allah bagi kuasa pada Nabi Sulaiman yang tak pernah ada kuasa tersebut pada Nabi-Nabi yang lain. Jadi tidak ada perkara yang gaib ni, tak ada siapa boleh tahu kan? Kecuali mukjizat. Kalau pada Nabi sekali sekala. Kalau mukjizat tu bukan berterusan, mukjizat ni berlaku sekali sekala. Ataupun pada orang soleh mungkin dia boleh tahu perkara yang jauh, tapi sekali sekala, iaitu namanya karamah, bukan tiap hari boleh tahu. Ni Imam Rafidah, Syiah Rafidah, dia kata dah imam dia boleh tahu semua perkara gaib kan? Orang tu tak datang depan dia, dia boleh tahu orang tu buat apa, buat ni, buat tu di tempat jauh,
beritahu. Seperti mana Sayyidina Umar Khattab dia beritahu apa yang berlaku di Saraya ataupun kelompok tentera yang dihantar ke Mesir. Dia duduk di Madinah, dia beritahu berlaku sana, dia beri arahan. Bukan dia tahu sepanjang perjalanan orang tu, tak. Waktu terdesak aja Allah izinkan dia untuk nampak benda yang jauh. Jadi sunnya Allah Taala sebut famakatha ghayra ba'in faqala ahattu bima lam tuhit bih wa ji'tuka min saba' bi naba'in yaqin. Burung pelatuk tu kata hudhud ni, dia kata tak lama lepas Nabi Sulaiman tanya bagaimana dan ancam dia nak azab dan sebagainya, tiba-tiba dia sampai. Terus dia cakap dengan Nabi Sulaiman, ahattu bima lam tuhit bih. Aku dapat satu berita yang tak ada siapa orang tahu. Aku nak cerita rahsia pada kau Sulaiman. Orang ni tak tahu, dia seorang je tahu, dia kata. Dan aku datang daripada Sabak min binabai yaqin, dengan berita yang pasti. Aku boleh yakin, bukti jelas, dia kata. Boleh cerita dengan jelas cerita ni. Nabi Sulaiman pun okey, kau nak cerita apa? Maka dia kata, inni wajadtu imra'atan tamliku wa utiyat min kulli shay' wa laha 'arshun 'azim. Aku datang daripada Sabak. Sabak ni di mana tuan-tuan? Di Yaman. Sabak di Yaman. Nabi Sulaiman ketika itu berada di Palestin. Sebagian ulama yang kita dah cerita dulu, kemungkinan kisah ni, peristiwa ni berlaku waktu Nabi Sulaiman datang ke Mekah. Jadi Mekah dan Sabak ni agak lebih dekat lah kalau nak banding Palestin kan. Jadi ketika ni Nabi Sulaiman dalam perjalanan dia dari Mekah nak balik ke Palestin, tak sampai lagi. Ketika tu dia tengok mana burung-burung ni tak ikut dia balik kan, tak ikut dia balik ke negara dia. Jadi umumnya dia report, dia kata datang daripada Yaman, Sabak. Dia kata ada berita nak cerita. Inni wajadtu imra'atan tamliku. Aku dapati ada seorang perempuan yang jadi raja, pemerintah sebuah negara. Dan ia telah diberikan kepadanya sebab sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Dan ia pula mempunyai singgasana yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, hebat dan besar. Dia ada istana besar. Dia pemerintah, ketua, raja pada ketika itu. Ada sebuah hadis kan, Rasulullah sebut Rasulullah bila dengar tentera ada satu kerajaan di Paris, di Parsi, seorang qad mallaku bint Kisra, dia melantik putri dia, lantik putri dia jadi pemerintah, nak ganti dia. Kisra ni apa ni, pembesar Parsi lah. Dia rasa dah tak larat, nak uzur, nak mundur, dia nak lantik anak perempuan dia jadi ganti tempat dia, pemerintah. Maka Nabi dengar macam tu, Nabi kata apa? La yaflah qaumun wallau amrahum imra'atun. Takkan sama sekali dapat kejayaan, takkan berjaya sama sekali satu kaum yang pemimpin mereka dilantik di kalangan perempuan. Itu Nabi cakap kan, bukan kita nak pandai dengan mereka. Maka Qadhi maka Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi dia mengatakan ini menunjukkan bahawa si wanita la takun khalifah, tak boleh pegang jawatan khalifah, maksud jawatan paling tinggi di satu tempat. Dia boleh pegang jawatan bawah, nombor 3, nombor 4 sana sini boleh, tapi satu tempat yang membuat keputusan yang paling tinggi sekali tak boleh. Wala khilaf fihi, tidak ada khilaf dalam hal tu. Imam ni kata walaupun ada sebahagian pendapat mengatakan dalam jawatan qadhi, jawatan mahkamah lah, hakim, boleh ada perempuan. Lam yasih zalik, tapi kebanyakan Imam Nujari, Imam At-Tabari dia kata walaupun ada qaul yang mengatakan boleh perempuan tu jadi hakim, pemerintah, tetapi dia kata pandangan tu tak sah. Itu dia kata. Wala'allahu naqala anhu kama naqala an Abi Hanifah annaha innama taqdi fiha tashhadu fihi. Dia juga menakalkan pandangan Imam Abu Hanifah. Samalah, tak setuju dengan Nabi sebut sekali lagi ni ulang. Okey, jelas tuan. Sebenarnya
Sebut lagi, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati si wanita itu, Balqis lah nama dia, namanya Balqis. Si wanita itu dan kaumnya yasjuduna lisyamsi, mereka sembah kepada matahari, sembah cahaya matahari. Sebagai ulama katakan sembah api. Matahari maksud di sini adalah api, tapi lebih baik kita ambil yang zahirnya Allah Taala sebut sembah matahari. Walaupun ada qaul yang lemah mengatakan mereka sembah api macam Majusi. Wa qad zayyana lahum asyaitanu a'malahum ay ma hum fihi min al-kufri. Walaupun sembah api tapi mereka anggap itulah sebagai Tuhan mereka, sebab apa saja permintaan pada api dapat. Apa yang permintaan pada Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan tu dapat. Sebenarnya yang dapat tu, yang menunaikan benda tu bukanlah yang mereka anggap sebagai Tuhan tu, api ke, matahari ke, pokok ke, patung berhala ke, tidak. Tapi syaitan di belakang tu. Syaitan di belakang tu duk tolong bagi tunaikan hajat mereka, supaya mereka lebih sesat, lebih jadi kafir, kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahu syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Sebab tu tuan-tuan, orang yang dia dah dipengaruhi oleh syaitan, dia akan nampak perbuatan itu lebih baik daripada orang lain. Tengok kan, orang muda kan, dia umur sumbang penuh. Ada satu saya tengok dalam Facebook lah kan, orang hantar-hantar, tak tahu negara mana, saya tak sempat baca, tengok gambar kan. Gambar dia buat muka orang tu handsome, masalah je lah, handsome. Tapi dia potong muka anjing, dia awetkan muka anjing, dia suruh jahit muka anjing tu, mulut paruh anjing. Lepas tu bulu-bulu ni dia tampal kat sini bagi nampak. Apa ni, ambil anjing yang bodoh tu nak letakkan muka dia handsome. Pelik kan? Tapi pasal apa dia jadi macam tu? Syaitan di belakang. Oh, handsome lah macam ni, best lah macam ni. Syaitan cucuk orang yang di depan dia pula. Oh, dia ni nampak lagi handsome, lagi hebat, lagi hebat. Jadi syaitan lah yang membisik, menganggapkan perbuatan mereka tu hebat dan sebagainya. Lepas tu mereka rasa, kita rasa ya Allah peliknya, Allah bagi rupa cantik-cantik nak ubah jadi muka anjing pula kan? Dia jemput, dia buatlah apa, dia cocok sini, bagi naik macam tanduk sikit, bagi bonjol sini, bonjol sana, bagi rupa nampak macam ada tanduk sikit. Dan dia adalah dia injek satu jenis ubat ke apa, bagi bonjol sana, bonjol sini, muka nampak bodoh sikit. Tapi dia rasa bangga, dia rasa handsome pula macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan ni bagi nampak cantik, walaupun benda tu bodoh. Akal manusia yang bukan Islam pun akan nampak bodoh. Bukan hanya pandangan Islam saja, tapi dia tetap anggap benda tu cantik, handsome, hebat dan sebagainya. Wasaddahum 'anis sabil, akhirnya mereka sesat jauh daripada jalan yang lurus. Wa hum la yahtadun, dan mereka tidak dapat hidayah. Alla yasjudu lillah, mereka dihalang oleh syaitan supaya mereka tak sujud menyembah Allah Ta'ala. Syaitan tunai je hajat dia, tunai hajat dia, tunai hajat dia. Akhirnya mereka nampak jalan itulah yang betul, bukan jalan Allah yang betul. Alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard, akhirnya mereka terhalang daripada menyembah Allah, yang Allah lah berkuasa mengeluarkan segala benda yang tersembunyi di langit maupun di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu rahsiakan serta apa yang kamu zahirkan. Allah tahu semua. Apa dia tak nak sembah? Sebab tak sampai hidayah pada mereka, sebab syaitan mempengaruhi mereka. Bahaya tuan-tuan. Sebab itulah kita diajar untuk sentiasa jauhkan diri dari syaitan dengan cara kita banyak berzikir, duduk di tempat-tempat yang baik dan sebagainya. Mudah-mudahan syaitan tak mudah nak bisik-bisik kat telinga kita. Hadirlah majlis seumpama ni, majlis-majlis ilmu, majlis zikir, datang berjemaah. Kadang-kadang orang, ada orang yang duduk bersendirian, dia boleh khusus untuk ibadah. Tapi kebanyakan orang duduk bersendirian lagi dibisik oleh syaitan. Maka dia elok duduk dalam kelompok ramai berjemaah. Kita beri ruang pada azan dulu. Semua sikit tuan-tuan.
Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, patut sembahnya iaitu sembah pada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, iaitu Tuhan yang menguasai arasy yang sangat agung. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Nabi Sulaiman berkata, kami akan fikirkan dengan sehalus-halusnya adakah benar. Maksudnya Nabi Sulaiman kata kami kaji dulu. Ini seorang pemerintah yang adil, berita dapat dia tak terus terima. Walaupun daripada kira binatang yang dipercayai oleh Nabi Sulaiman, tapi tunggu dulu, kami siasat dulu, tengok dulu berita kamu ni benar tak benar, betul tak betul, tipu dan sebagainya, ataupun sebaliknya. Sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin, sama ada kau betul ataupun kadhibin, engkau ni pembohong. Idhab bi kitabi hadha fa'alqi ilaihim. Sebagai bukti, aku nak bukti jelas. Aku sebelum percaya, aku nak engkau jalan satu siasatan, tugas, iaitu idhab bi kitabi, hantar dulu kepada Balqis yang kamu cerita tadi ni, pemerintah perempuan, hantar surat aku ni. Nabi Sulaiman pun tulis surat, dan kau pergi pada dia, campak surat ni pada istana dia. Thumma tawalla anhu, kemudian kamu elak keluar dari, takut kamu ditangkap, dibunuh dan diancam dan sebagainya. Fanzur madza yarji'un, kamu duduk daripada jauh, tengok respon dia ni buat apa. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ini dipendekkan cerita, burung tu pun pergilah semula ke tempat tersebut dengan bawa surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan dia tengok daripada jauh, maka dia terdengarlah cakap-cakap, dialog-dialog di antara pemerintah ataupun dalam istana tu. Dia dengar, ya ayyuhal malak, pemerintah tadi Balqis kata, ya ayyuhal malak, wahai pemimpin-pemimpin, menteri-menteriku, wahai si menteri-menteri, inni ulqiya ilayya kitabun karim, aku dapat sepucuk surat yang hebat, yang mulia. Maksudnya dengan bungkusan dia dan sebagainya lah. Burung tu bawa bukan surat biasanya, maksudnya yang ada hiasan dan cantik dan sebagainya. Ilayya kitabun karim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bila dia buka, dia kata surat ni daripada Sulaiman, dan dimulakan dengan perkataan bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama ahli sejarah mengatakan tidak pernah digunakan perkataan bismillahirrahmanirrahim sebelum nabi-nabi yang sebelum Nabi Sulaiman. Sejak Nabi Sulaiman yang mula menggunakan perkataan bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam tafsir menyebut. Tapi di zaman Nabi, di zaman Quraisy, mereka guna apa? Bismikallahumma. Bila Nabi Muhammad mula tulis bismillahirrahmanirrahim, mereka bantah, kami tak nak pakai bismillahirrahmanirrahim, suruh ubah tulis bismikallahumma juga. Adakah mereka ni tak tahu perkataan tersebut? Tidak, cuma di zaman mereka dah lupus perkataan bismillahirrahmanirrahim, mereka hanya guna bismikallahumma, dengan nama engkau ya Allah. Sebab orang kufar Quraisy yang menyembah berhala pun menganggap Allah itu Tuhan mereka juga, tapi dia melakukan syirik, dia jadikan Tuhan-Tuhan yang lain pula berhala-berhala itu namanya syirik. Kongsi Tuhan dengan Allah, tak boleh, perbuatan itu syirik. Jadi Nabi Muhammad menggunakan semula apa yang digunakan oleh nabi-nabi yang terdahulu semenjak daripada Nabi Sulaiman, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita juga disunatkan, tuan-tuan, digalakkan. Kata para ulama ahli tafsir menyebut bahawa kita disunatkan untuk kalau nak mula apa-apa pun, surat tu kalau boleh harus kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Tapi kadang-kadang kita bimbang benda tu dijadi campak, tong sampah dan sebagainya. Kalau benda tu masih dihormati, maka kita tulislah, mulakanlah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta. Semua benda yang baik-baik, yang baik-baik ni maksudnya yang bukan haram lah, bukan benda haram, bukan benda larangan Allah. Semua benda yang baik-baik yang dimulai, yang tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya dia terputus rahmat daripada Allah, terputus keberkatan daripada Allah Ta'ala. Kan? Soalan macam telefon kita nak call, cakap dengan Tuan Haji, cakap dengan keluarga kita, tiba-tiba line putus,
Tak boleh cakap tak ada manfaat. Begitu juga perbuatan yang baik, bila putus rahmat Allah, manfaatnya hilang. Mungkin sia-sia macam tu, sia-sia di sudut pahala akhirat. Kalaulah benda tu ada hubungan dengan Allah Ta'ala, kita dapat manfaat di akhiratnya secara khusus. Jadi kita mula bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Nabi ajar nak makan tu Allah doa lain, ada doa lain, Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Elok juga kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pun juga antara doanya tu lepas Allah barik lana tu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ala barakatillah. Bismillah ala barakatillah. Dengan nama Allah di atas keberkatan Allah ini. Bismillah ala barakatillah. Kita nak pakai kasut, bismillahirrahmanirrahim. Nak naik kenderaan ada doa, subhanallazi sakhkhara hadza ma kunna. Tapi sebelum tu elok kita mula dengan bismillah. Buka kunci, bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Janganlah tandai pula bismillah kan. Tak boleh lah. Memang disunatkan kita sebelum wudu kita baca bismillah dulu. Tapi bila kita buat di rumah kita campur tanda sekali kan, satu ruang, satu bilik, maka tak boleh kita baca bismillah dengan suara dalam tandas. Di sini tempat wudu boleh lah, itu bukan tandas tu, tempat wudu tu. Yang dalam sana tu tak boleh lah baca bismillah. Jadi boleh juga baca dengan hati, dalaman jelas tanpa suara. Okey, sunnah Nabi Sulaiman, Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Dia bacalah kandungan surat Nabi Sulaiman, iaitu adalah bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku dan datanglah kamu kepadaku dengan menyerah diri, yakni beriman kepada Allah, memeluk agama Islam. Itu panggilan Nabi Sulaiman. Qalat ya ayyuhal mala'u waftuni fi amri. Maka Balqis pun mengatakan, wahai menteri-menteri sekalian, tolong bagi pandangan kamu kepada aku dalam urusan ni. Nak buat macam mana ni? Nabi Sulaiman suruh pergi jumpa dia. Ma kuntu qati'atan amran, dan dia kata aku takkan putuskan apa-apa keputusan sehinggalah aku nak dengar dulu pandangan-pandangan kamu, wahai menteri-menteri sekalian, sehingga kita dapat persetujuan. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Semua menterinya kata, kita ni semua tunjuk ego masing-masing lah. Kita ada power, kita ada kekuatan, kita ada kehebatan tentera dan sebagainya. Apa nak takut? Kita serang, kita lawan saja mereka. Ba'sin wal amru ilayki fandhuri madza taqulin. Tapi itu pandangan aku, kata salah seorang menteri dia lah. Aku cadang, kita serang je lah. Kita ada kekuatan, kita kehebatan, lawan dulu, perang dulu kan? Mana boleh tunduk-tunduk macam ni. Tapi dia kata apapun serah kepada presiden lah buat keputusan. Tapi nak sebutnya jiwa perempuan itu dia, kadang-kadang dia keras-keras juga. Akhirnya dia kesian tu lebih ya? Kadang-kadang kesian tak kena pada tempat, susah juga kan? Jadi akhirnya ada juga keputusannya yang baik. Maka Balqis berkata, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Dia kata kalaulah kerajaan bawa tenteranya masuk dalam satu negara dengan serangan, dengan peperangan, maka pasti akan merosakkan negara tersebut. Banyak bangunan runtuh, tanaman rosak, orang mati, macam-macam. Wa ja'alu 'izzata ahliha adillah, sehingga yang patut kita hormati menjadi lemah, menjadi hina. Yang patut kita sayang sanjung, contoh kanak-kanak, tapi mereka dibunuh, dihancurkan dan sebagainya. Wa kadzalika yaf'alun, demikianlah juga sejarah dulu dah tunjuk macam tu. Kita pun kalau buat macam tu juga, macam itulah keadaannya. Maksudnya akan menghancurkan kampung tersebut dan penduduknya dan sebagainya. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah, kata Balqis. Dia kata sebenarnya tak payah kita buat macam tu, tak payah kita serang, kita pergi, kita hantar hadiah je. Maksudnya peringkat mula Balqis kata kita hantar hadiah, dia tak nak pergi. Kita hantar hadiah lumayan kepada Sulaiman. Pada tanggapannya, ingat Sulaiman ni gertak macam tu, nak dapat duit, nak dapat harta lah kan. Selalunya pemerintah macam tu gertak satu negara nak ambil kekayaan dalam negara tersebut. Maka dia kata tak payah nak perang-perang lah, kita bagilah apa dia nak, kita hantarlah hadiah. Jadi dengan hadiah tersebut maka dengan hadiah tersebut rupanya ada isyarat, iaitu untuk merampatkan hubungan. Nabi Sulaiman nampak ini jawapan yang baik dan ada peluang untuk dia tekan lagi supaya dakwahnya diterima oleh, seperti mana sebuah hadis Nabi sebut,
Dalam riwayat Asakir bin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis hasan, tahadu tahabu tasafahu yudhibul ghillu ankum. Hendaklah kamu banyakkan hadiah-hadiah, nescaya dia akan menambahkan ikatan kasih sayang. Sunnah Nabi kan, kita datang lama tak jumpa, bawa lah macam Melayu kita kan, bawa buah tangan lah apa semua tu. Itu sebenarnya sunnah Nabi. Kalau kita niat nak ikut sunnah Nabi, kita pergi rumah orang, kita bawa buah, apple ke apa benda ke, kan, walaupun sikit benda tu, itu adalah amalan sunnah, dapat pahala. Dan orang yang diterima hadiah pula yang kata, Allah takkan nak pergi apple je, tak payah ambil balik, tak boleh. Sunnah Nabi, Nabi tak pernah tolak hadiah Allah, kecuali Nabi yang tak layak terima hadiah tu. Seperti dihadiah oleh Salman Al-Farisi pada Nabi, Nabi tak layak terima, hukum kita tak boleh terima. Apa dia? Iaitu sedekah. Nabi tak boleh terima sedekah, tak boleh terima zakat. Tapi Nabi tak jerkah ataupun dengan suara yang kuat, dia kata tak apa, cuma saya tak boleh makan. Nabi bagi pada orang lain, orang lain makan, Nabi tak makan sebab hukum kita tak boleh makan. Nabi tolak dengan contoh orang bagi hadiah kita benda haram, arak kan main. Okey, terima kasih, kita tolak dengan cara yang baik, dengan terima benda tersebut. Wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanadhiratun. Hadis tadi Rasulullah kata, hendaklah kamu sentiasa bawa bagi-bagi hadiah, dan saya akan menguatkan lagi ikatan kasih sayang sesama kamu. Wa tasafahu, dan salinglah kamu bersalaman. Tasafahu, sentiasalah kamu bersalaman. Salam ni bukan, kadang orang kata lepas sembahyang tak boleh salam, haram, bid'ah. Apa pula tadi salam? Rasulullah kata tasafahu, salam dah kamu banyak kali dapat. Kan? Nabi sentiasa pegang tangan sahabat-sahabat jalan. Lagi kalau terpisah pokok, contoh pokok sini, tangan terlepas di sini, sana pegang lagi macam salam balik, jalan lagi berkali-kali, tak ada masalah. Cuma jagalah batasan-batasan hubungan, contoh lelaki perempuan, bukan mahram, itu kena jagalah, itu benda haram. Tasafahu yudhibul ghil. Kalau di budaya-budaya orang saleh, dia sama-sama lelaki, dia pegang salam. Mungkin kita ni kerana racun banyak sangat kan, apa ni lelaki pegang lelaki ni lain macam apa, kan, dah mula tanggapan yang buruk. Padahal tanggapan yang buruk tu datang dari mana? Daripada bisikan racun yang penuh dalam fikiran kita. Kita nampak tu, kita tuduh oleh apa ni, homoseks lah, benda lah. Tidak, ini sunnah Nabi. Tasafahu, kata Nabi, bersalamanlah kamu, berjabat tanganlah kamu. Yudhibul ghillah, pasti akan menghilangkan prasangka-prasangka yang buruk di kalangan kamu. Kita dah anggap dia ni dia benci ke aku ni, dia nak cari pasal aku. Tiba-tiba kawan tu datang salam, apa kita kata? Hilang perasaan kita yang tak baik, yang buruk tadi. Jadi disunahkan kita bersalam-salaman ketika terutama dalam beberapa tempat. Antaranya yang tak lama tak jumpa. Malah itu kata ulama, lebih baik kita percakapan bila kita buatlah. Waktu lama dah pergi haji, contoh balik nanti kita ada keluarga yang lama tak jumpa dan sebagainya lah. Dan apa sajalah yang nak mengeratkan hubungan kita, seperti orang bergaduh bersalaman, kan? Kita lepas sembahyang boleh dah bersalam, tak ada masalah kita nak salam. Niat kita untuk tautkan hubungan kasih sayang dan hubungan silaturahim sesama kita, itu je, tak ada masalah. Dan hadiah juga diterima, tapi akan disambungkan lagi buka sebelah insya-Allah bagaimana respon Nabi Sulaiman kepada hadiah yang dihantar oleh Balqis kepada dia. Wallahu a'lam. Tapi walaupun saya cerita sedih dulu lah, tadi saya kata sepatutnya hadiah ini kita terima. Nabi tak pernah tolak hadiah kecuali hadiah yang tak boleh diterima, haram di sudut hukum. Tapi Nabi Sulaiman tolak hadiah. Nabi kata bawa balik hadiah ni. Ada sebab, bukan? Ada sebab. Bukan kerana Nabi Sulaiman nak tunjuk ego, tak nak terima hadiah, kan? Nabi Sulaiman buat macam tu ada sebab dakwah, sebab nak supaya Balqis tu datang, bukan dia minta hadiah. Kalau Nabi Sulaiman ambil hadiah, nampak sangat kata Nabi Sulaiman memang ketak Balqis nak dapat harta je, bagi harta senyap, macam tu umpamanya. Tapi Nabi Sulaiman pulangkan balik, ada sebabnya. Kita akan panjangkan lagi lah tentangnya pada pertemuan kita akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi.
اللهم بارك لنا في هذا اليوم، بارك لنا في جمعنا هذا، بارك لنا في قراءتنا هذه، واجعل حجة لنا لا علينا، واجعل شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.